Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malamnya Jumaat yang mulia ini dengan sama-sama kita berzikir kepada Allah dan memohon ampun pada Allah. Khusyukkan hati kita, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alihi tahara ashabil abrar ajma'in, wa ila hadrat sultan awliya wa salihin Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirral aziz wa amadana Allah bi imdadih wa anasana bi harakatih wa nafa'ana bi barakatih wa ila hadrati ahli silsilati tariqatul qadiriyah wa khususan Syekhana wa Rushina wa Rabitana Hasil Afif bin Husain Abdul Qadir Masuruddin Qadir Jalal Baghdadi Syawlillah wa alamul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال في قلبه الله فناصره ومعينه في الدارين هو الله 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 Allah 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 Allah
Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh ala arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك معرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah berikan kita kesempatan untuk sama-sama kita mengikuti pengajian kitab Al-Hikam pada setiap hari Khamis malam Jumaat lepas salat Isya di Masjid Al-Istighfar, Pasir Ris, Singapura. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan dalam iman dalam Islam dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita dalam pelajaran kita Al-Hikam, di mana kita Hikam ni, kita kalau menggunakan kitab yang lama, maka kita membuka muka surat yang ke-60. Ya, kalau sekiranya mereka yang kitab baru mungkin tak sampai muka surat 60. Pokoknya pada tajuk sebaik-baik sahabat. Siapakah kita nak bersahabat? Ada itu pada kalam hikmah yang ke-44. Di dalam pelajaran kita yang lepas, di mana kita telah disebutkan oleh Al-Imam bin Athaillah Skandari rahimahullah ta'ala. Pertama, beliau membicarakan tentang bab nur. Nur itu adalah merupakan tentera yang akan menguatkan iman kita untuk kita maju ke hadapan, untuk kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Dan tetapi tentera itu pula dia berperang dengan nafsu kita. Nafsu kita ialah nafsu yang mempunyai tentera membawa kita kepada derhaka pada Allah dan jauh daripada Allah Ta'ala. Maka demikianlah disebutkan pula apakah dia punya sebab, atau kita katakan dia punya asal usulnya orang yang menjadi derhaka pada Allah Ta'ala tu. Dia asal usulnya ialah kerana dia tu mengikutkan kepada nafsu dia, nak mendapatkan kesenangan dan keredaan nafsu. Apa nafsu nak buat, apa nafsu nak tengok, tengok. Apa nafsu nak cakap, cakap. Itulah sampai orang kata puas hati aku. Jadi itu mengikutkan nafsu. Jadi itulah puncanya kenapa orang menderhakai Allah dan membuat maksiat. Manakala punca kepada ketaatan itu ialah menyedari diri dia sebagai hamba Allah, dan menyedari dia itu adalah hamba yang wajib mentaati perintah Allah, dan tujuan dia mencari apa pun ialah mencari keridhaan Allah. Dia bekerja, dia beribadat, dia beramal, dia bersedekah, tujuannya ialah mencari keridhaan Allah. Itulah yang membawa dia semangat untuk dia taat pada Allah, dan dengan itu dia akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kepada kita sebagai manusia biasa, kita hidup ni bukan seorang diri. Kita hidup dalam manusia yang ramai, bermasyarakat. Dan kalau kita seorang diri pun kita rasa sunyi, dan kita rasa diri kita seperti terpencil dan tertinggal. Jadi itu sifat lumrah manusia. Dia nak perlu pada sahabat. Sahabat itu termasuklah orang yang kita pergauli dia selalu, ataupun kita berada di samping dia selalu. Dan demikianlah kita bila nak bersahabat dengan seseorang itu, dia ada memberi kesan. Kesannya bahawa sahabat itu akan mempengaruhi diri kita, dan dengan itu kita akan terikut dengan cara dia bertindak, bercakap dan berbuat.
Jadi dengan sebab itu di sini, siapakah dia sahabat yang terpaling baik untuk kamu bersahabat, dan siapakah yang tak sepatutnya kamu bersahabat dengan dia. Maka itulah dia Al-Imam bin Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala. Semoga Allah SWT mengangkatkan darjatnya, dan juga kepada tuan penterjemah kitab Hikam ini, iaitu Ustaz Salim Bahrasi. Semoga Allah angkatkan darjatnya, dan Allah Ta'ala rahmati kedua-dua roh mereka, dan Allah Ta'ala melimpahkan barakah ilmu mereka kepada kita untuk dapat kita manfaatkan dunia akhirat dengan berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata tuan pengarang kita, semoga Allah merahmatinya dan juga semoga dilimpahkan keberkatan ilmu kepada kita dunia akhirat. Sebaik-baik sahabat, siapakah sahabat yang terpaling baik untuk kita bersahabat? Yang ke-44, iaitu kalam hikmah yang ke-44. Wala antashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Artinya, dan sekiranya engkau berkawan seorang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsu, itu lebih baik daripada berkawan seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsu. Jadi di sini ukuran kita kepada orang yang nak kita berkawan, kita lihat kepada kepada perilakunya. Perilakunya itu antara taat dengan derhaka pada Allah. Dah kita sebut tadi, punca taat itu ialah dia mencari keridaan Allah dan buat kepada taat yang mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Manakala punca maksiat itu ialah mengikutkan hawa nafsu, nak memuaskan hawa nafsu. Jadi itu menjadi ukuran kita, kawan yang kita nak cari. Siapa dia? Berkawan dengan orang yang mengikutkan perintah Allah, yang taat kepada Allah, yang nak mencari keridaan Allah. Orang itulah yang kita berkawan, walaupun pada zahirnya dia orang yang jahil. Jahil itu apa? Dia taklah ustaz, dia taklah orang alim, dia taklah hafiz Quran, dia bukan belajar agama tinggi, tapi dia biasa-biasa saja. Tapi dia taat pada Allah, dia beramal dan dia selalu mengikut perintah Allah Ta'ala, selalu mencari keridaan Allah. Itu orang itulah yang kita cari sebagai kawan kita. Sekurang-kurangnya kalau kita dapat kawan yang orang alim, yang beramal dengan ilmunya dan juga taat pada Allah, itu terlebih baik. Tetapi kalau sekiranya paling-paling tidaklah, maknanya sekarang ni dunia ni dah, kita kata dah banyak kerosakan. Nak cari orang alim pun susah. Tapi ada kawan tu dia baik, dia taat, dia ikut perintah Allah Ta'ala, dia pergi ke majlis maulid, majlis belajar, dia mengikut majlis zikir, dia ke mana-mana kelas agama dia ikuti. Dia bukan ustaz, dia bukan orang alim, dia bukan pas agama, tak ada. Dia belajar sekular saja, tapi dia mencari keridaan Allah. Orang itulah kamu pilih untuk menjadi kawan kamu. Sebagai dalam hadis lain pula, Nabi mengatakan, sebaik-baik kawan kamu ialah apabila kamu pandang wajah dia, kamu teringat akan Allah. Tengok wajah dia cahaya nur, kita teringat Allah. Bila kita dengar perkataan dia, maka kita punya ilmu pun bertambah. Cakap dia semua cakap yang berilmu. Dan apabila dia bergerak-geri, maknanya dia bersalat, dia beribadat, dia membuat pekerjaan, kita teringat akan hari akhirat. Masya Allah. Orang ini memang the best lah sekali. Tapi dalam keadaan dunia hari ini yang kita nak cari, yang nak pandang wajah dia teringat Allah, dan dengan cakapan dia tambah ilmu agama, dan dengan kita melihat gerak-geri dia teringat akan akhirat, bukan mudah juga nak dapat. Kalau dapat, alhamdulillah, fabiha wa ni'mat, itulah yang sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak, sekurang-kurangnya orang yang beramal. Beramal tu pun dia mengikut syariat, bukan beramal syuk sendiri, tidak.
beramal ikut syariat, walaupun dia bukan orang alim tapi dia ada belajar, dan dia pun tahu sembahyang, dia tahu ibadat, dia tahu zikir, kerana dia belajar. Dia bukan orang alim tapi dia tak hafal Quran, dia tak hafal hadis, tapi dia ikut apa perintah Allah, perintah Rasul melalui apa yang dia belajar. Orang itulah kamu berkawan walaupun pada zahirnya kamu lihat dia orang jahil. Manakala pula sebaliknya pula, jangan kamu berkawan dengan orang yang mengikutkan hawa nafsunya. Mengikutkan hawa nafsu ni, apa pun maksiat ikut. Kenapa? Sebabnya maksiat itulah yang menyenangkan nafsu kita. Apa kehendak nafsu, itulah kita kena tapis. Tak semua kehendak nafsu itu akan menjadikan perbuatan yang baik. Ada kala perbuatan maksiat, bahkan itulah yang kebanyakannya. Mengikutkan hawa nafsu itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa kepada neraka. Sebab itulah satu masa Allah Subhanahu Wa Taala setelah menjadikan syurga, Allah Ta'ala pun perintah kepada Jibril, ya Jibril, pergi lihat apa dalam syurga. Jibril pun tengoklah nikmatnya, mahliganya, bidadarinya, buah-buahannya, semua cukup cantik. Ya Allah, kalau siapa tengok syurga ni, semua nak masuk syurga. Kemudian Allah Ta'ala pagarkan syurga tu. Dipagarkan dengan sekalian kesusahan. Nak kena salat 5 waktu, nak kena puasa, nak kena berzikir, nak bangun tahajud, nak baca Quran, dan bagai-bagai lagi taat. Dan tak boleh buat yang itu haram, tak boleh buat ni haram, tak boleh campur jantan betina haram, tak boleh makan ini haram. Maka kemudian setelah Allah pagarkan itu, Allah kata, ya Jibril, pergilah kau tengok neraka, syurga aku tu. Bila Jibril bertengok dengan pagar dia, dengan macam-macam kesusahan, kesulitan yang tak menyenangkan nafsu seseorang, maka Jibril kata, ya Allah, kalau macam ni satu orang pun tak masuk syurga. Oh, macam tu sekali. Dan demikian pula Allah Ta'ala jadikan neraka. Allah pun kata, ya Jibril, pergilah tengok dalam neraka aku tu. Maka Jibril pun pergi tengoklah neraka tu dengan azab api yang menyala-nyala, dengan besi yang dipanaskan, disula kepada orang-orang yang zina, dan demikian juga dipukul, dirantai dengan azab, macam-macam azab. Jibril kata, ya Allah, siapa yang tengok neraka? Tak ada siapa nak masuk neraka. Itulah tuan-tuannya, kita minta Allah lindung kita daripada neraka Allah. Amin. Dan kemudian Allah Ta'ala pagarkan neraka itu dengan sekalian yang memuaskan nafsu syahwat. Apa yang nak dia makan, apa dia nak buat maksiat dengan jantan betina, dengan laki orang, bini orang, nak berpoya-poya, nak pergi sana sini, nak minum apa, arak ke, nak berjudi ke, nak berzina ke, semua dipagarkan kepada neraka. Maka apabila Allah Ta'ala kata, ya Jibril, sekarang kau pergi tengok neraka tu. Apabila Jibril tengok dan neraka itu, Jibril pun merasa, ya Allah, kalau macam ini, satu orang pun tak akan terlepas dari neraka. Siapalah yang dapat selamatkan diri pada hawa nafsu dia, yang jahat, ikutkan kehendak nafsu dia. Maka tak ada siapa pun yang terlepas dari neraka. Maknanya semua akan masuk neraka. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi maknanya mengikutkan hawa nafsu syahwat ini, mengikutkan keinginan nafsu kita. Keinginan mata memandang, nak pandang pada siapa pun dia pandang, nak tengok gambar filem yang maksiat pun dia tengok, nak bercakap apa pun dia cakap, dengan mengumpat mengata orang, berfitnah orang pun dia buat, nak mendengar apa dia dengar, dengan lagu-lagu apa, atau kata-kata yang boleh buat pada dosa dia dengar. Dia bebas ikut sekendak nafsu dia. Dan begitulah dia nak sembahyang, tak sembahyang, sembahyang nantilah sekejap, ini waktu masih baru masuk lagi, nantilah lambat-lambat sikit. Ikutkan hawa nafsu dia. Maka kalaulah itu menjadi sifat orang tersebut, ustaz, tapi dia ni orang alim, tak, tinggalkan dia. Jangan kamu bersahabat dengan dia. Kerana bersahabat dengan orang yang seperti itu, dia akan merosakkan kita. Walaupun dia orang alim, ustaz, dia belajar tinggi, dia habis universiti, dia belajar agama, dia sampai ke doktor, dia ilmu dia tinggi, dia hafiz Quran, hafiz hadis. Biar sekalipun dah hafiz langit dan bumi sekalipun, orang macam tu jangan dijadikan sahabat. Habis ustaz, dia orang alim macam mana? Dia alim tu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kita tak hina dia, tapi kita jaga diri kita. Sebab apa? Kita takut virus dia nanti terkena pada diri kita. Sebab kita bila bersahabat ini seperti kita berteman.
Berteman tu mendekatkan diri kita pada dia. Jadi kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang tak baik ataupun berakhlak buruk, dia orang alim tapi cakapnya lucah, cakapnya tak sensor, cakapnya lepas saja, menyakitkan hati orang, macam mana? Tinggalkan dia. Sebab Nabi dah beri gambaran, kita berkawan dengan orang yang baik seumpama kita masuk dalam kedai minyak wangi. Kita tak pakai minyak wangi pun, tapi kita keluar, wangilah kau ni pakai minyak wangi apa? Tak pakai pun minyak wangi, tapi kerana kita berkawan dengan orang baik, jadi ada dia punya serpihan kebaikan tu sampai wadah kita pun jadi wangi. Tak banyak sedikit dapat kita dengar apa dia cakap, apa yang dia buat, kita pun buat, dia sembahyang duha lah, aku ni tak sembahyang duha lagi ni, dia sembahyang tahajud, aku tak sembahyang tahajud lagi ni, dia baca Quran, aku tak baca Quran. Jadi kita dapat ikuti dia. Dan sebaliknya pula, orang yang berkawan dengan orang yang jahat perangainya, perbuatan dia, regardless dia alim ke tak alim, tapi dia adalah sifat orang yang buruk, maka Nabi menggambarkan sepertilah orang yang berkawan dengan tukang besi. Tukang besi ni apa dia buat? Dia ambil api, dia bakar besi tu. Dia kan nak lembutkan besi tu, nak belokkan, nak bengkokkan atau sebagainya. Jadi bila dia bakar tu, dia punya percik-percik api tu dia memecah. Bila memecah, kalau kena ke baju kita, berlubang. Itu dia tuan-tuan. Jadi kita pakai baju cantik, tapi baju kena berlubang. Alamak, tadi pergi pak kawan tu, dia tengah bakar besi. Alamak, terpercik. Aku ingat tak kena, jauh sikit, tapi terpercik juga. Itulah gambarannya. Nabi nak beritahu kepada kita, iaitu berkawan dengan orang yang jahat, iaitu yang mengikut hawa nafsu. Jahat tu siapa? Yang mengikut hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Itu orang macam tu, kita jangan buat kawan. Tak banyak sedikit pun akan terkena nanti kepada diri kita sendiri. Sebab itulah dalam sepotong hadis Nabi sebut, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Seseorang tu di atas agama temannya, maka perhatikan siapa yang dia berteman. Alamak, tak apalah, kita kawan-kawan saja. Tapi lama-kelamaan kita terikut dengan cakap dia yang lucah, cakap perbuatan dia yang salah, dan mengikut hawa nafsu. Itu kita kena jaga, kena awas lah tuan. Jangan kita biarkan diri kita, ibu ayah pun kena tengok juga anak-anak kita berkawan dengan siapa. Kau ni kawan dengan siapa? Siapa budak tu? Dia ada sembahyang tak? Dia ada pergi belajar agama tak? Dia ada buat dosa tak? Dia ada buat maksiat tak? Dia ada buat capur-capur jantan betina tak? Kita kena tanya, kita kena inspect, kena perhatikan. Jangan kita, anak saya baik. Anak-anak ni tuan-tuan, depan mata mak ayahnya, Masya Allah, pijak semut pun tak mati. Baik, bagus. Tapi belakang kita mana kita tahu? Di belakang kita jadi jin, setan ke, jembalang ke, kita tak tahu. Tiba-tiba, na'udzubillah, datang, ada panggilan telefon, polis telefon. Anak encik ni sekarang ditahan di balai polis, ada jenayah dia buat. Astaghfirullah. Dah terkejut kita. Tak sangka anak aku baik kat rumah. Tapi itulah dia tuan-tuan. Kita minta, ya Allah, jadikanlah anak cucu kami ni semua orang yang salih-salihah. Ya Allah, jauhkanlah anak cucu kami daripada berkawan dengan orang-orang yang rosak akhlaknya, dan jauhkanlah anak cucu kami daripada perbuatan dosa dan maksiat zahir dan batin. Ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itulah sebab pentingnya Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari memasukkan tajuk ini, supaya kita dapat mengenal siapa yang sebaik-baik kawan kita dan siapa yang kita jauhkan diri kita daripadanya. Jadi sambungan lagi, setelah Imam Ibn Atha'illah mengatakan sebaik-baik kawan tu, walaupun orang bodoh tapi dia tidak mengikutkan hawa nafsu, itu lebih baik daripada berkawan dengan orang alim, orang yang ada ilmu tapi selalu menurutkan hawa nafsu. Maka ilmu apakah yang dapat digelarkan bagi seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya? Sebaliknya, kebodohan apakah yang dapat disebutkan bagi seseorang yang sudah dapat mengangkang, menahan hawa nafsunya? Jadi di sini Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari membuatkan satu soalan. Kamu kata dia orang alim, tapi dia ikut hawa nafsu. Alim apa tu? Kalau dia orang alim, dia tahu ini haram, ini Allah Ta'ala tak suka, ini berdosa, ini maksiat, tapi diikutkan hawa nafsu, buat juga, langgar juga, larangan Allah, langgar juga. Yang haram pun tak apalah, sekali-sekali
kadang-kadang aja kita buat. Maka orang yang seperti ini, nak kita kata ada ilmu, ini bukan orang ada ilmu. Kita jangan lupa tuan-tuan, orang yang ada ilmu antaranya ialah iblis. Iblis ni alim tuan-tuan, dia sudah tahu semua ibadat taat kepada Allah, bahkan sudah ibadat kepada Allah selama 70,000 tahun dia ibadat dalam syurga. Tapi kenapa dia dilaknat oleh Allah? Kerana dia engkar, dia ikut hawa nafsu dia. Bila Allah perintahkan sujud pada Adam, iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama. Ingatlah ketika Allah berkata pada malaikatnya, wa iz qulna lil malaikatu, ingatlah ketika kami telah berkata pada malaikat-malaikat, usjudu li Adam, sujud pada Adam. Tapi iblis tak nak. Apa dia tak dia buat? Aba wastakbara, dia tak mau ikut perintah Allah dan dia takabur. Wa kana minal kafirin, dia termasuk golongan orang kafir. Allah tanya kepada iblis, ya iblis, kenapa kamu tidak sujud pada apabila aku perintah pada kamu? Maka iblis kata, aku lebih baik pada Adam. Nampak sifat dia tu, sifat rasa megah, sombong dia. Dia lebih baik pada Adam. Yalah, Allah Ta'ala jadikan dia pada api, Adam dia pada tanah. Tanah tu hina, rendah. Jadi dia sedia lebih mulia pada Adam. Buat apa nak sujud padanya yang hina? Jadi ini sifat nafsu dia. Nafsu inilah yang menjadikan godakan pada iblisnya untuk dia takabur. Mana masa tu mana ada setan lagi. Setan tu anak cucu iblis lah tu, setan. Jadi iblis ini dia dikalahkan oleh nafsu dia. Itulah dia. Kadang-kadang dia ada alim, dia ilmu, tapi dia dikalahkan oleh nafsunya. Kerana ikut hawa nafsu yang haram pun jadi halal. Na'udzubillah min zalik. Dengan kerana hawa nafsu, anak sendiri pun dia melakukan perhubungan jenis. Dengan kerana nafsu, mata dia dah gelap bila tengok wang yang banyak diamanahkan pada dia, sudah tergelap mata dia. Dia ambil wang tu. Ini wang syarikat, tapi dia ambil dia untuk diri dia atau dia nak gunakan sesuka hati dia. Allahu Akbar. Kenapa? Dia tak ada ilmu ke? Ada ilmu ustaz, dia belajar agama tinggi, ada pula hafiz Quran, Masya Allah, ada pula digelarkan ustaz, ustazah, orang alim, dah pergi haji dah. Tapi kenapa jadi macam tu? Kerana sudah jadi hamba pada nafsu dia. Nafsu dia kata, ini duit banyak ni, banyak kau boleh buat ni, ambil. Ini perempuan ni cantik ni, jambu dia ni, kacau dia, ganggu dia. Padahal bini orang, kadang anak dara orang. Ini berlaku tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ya Allah, peliharalah diri kami daripada menjadi hamba pada nafsu dan syahwat. Ya Allah, bantulah kami, berilah kami kekuatan iman untuk kami menghadapi segala cubaan hidup ini dengan menjalani perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita pun tak mampu nak jamin diri kita tuan-tuan ya. Cuma kita minta bantuan daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf AS sewaktu dia digoda oleh perempuan istana, iaitu mak angkat dia sendiri, iaitu Siti Zulaikha. Maka Nabi Yusuf kata, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Aku pun tak dapat percaya dengan nafsuku. Aku pun tak dapat percaya pada nafsuku. Sesungguhnya nafsu tu sangat menyuruh pada kejahatan. Padahal dia seorang Nabi. Apalagi kita seorang hamba Allah yang miskin, yang fakir, yang hina, yang banyak dosa. Kita selalulah minta pada Allah petunjuk. Sebab tu kita wajib membaca setiap hari paling kurang 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan orang yang lurus. Siapa orang yang lurus itu? Daripada nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Pada para nabi-nabi, orang yang benar jujur dalam perkataannya, dan daripada golongan orang yang mati syahid, dan daripada orang yang salihin. Ini 4 contoh kita. Kita ambillah contoh mereka. Sebab tu kita disuruh bergaul dengan orang salihin, disuruh gaul dengan alim-alim ulama, disuruh gaul dengan orang ahli ibadat, supaya hati kita pun cenderung kepada ketaatan. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, maka Nabi Yusuf sendiri tak dapat jamin nafsu dia, apalagi kita. Jadi walaupun kita ada ilmu pun, jangan kita tertipu lah. Aku dah belajar ustaz tu, aku dah belajar ustazah ni, aku dah tahu dah ni hukum ni. Itu tahu secara kita katakan sebagai zahir saja. Iblis pun ada ilmu, tapi dia tak dapat kawal nafsu dia. Itulah yang berlaku pada kita hari ini. Minta Allah lindung kita lah. Kita yang belajar agama, jangan kita tertipu. Aku dah belajar
Dengan ustaz kita tebal-tebal, aku dah belajar tasawuf, aku dah belajar fikir, tapi kita masih ikutkan nafsu. Perangai masih lagi tak boleh nak kawal. Bila dekat rumah, na'udzubillah, asyik bergaduh laki bini. Bila kat rumah bergaduhnya adik-beradik. Bila kat rumah kita sombong, kita marah bini kita. Bila kat rumah kita jeling mata dengan laki kita. Padahal dah belajar, padahal dah ada ilmu. Tapi kenapa jadi macam tu? Kerana masih mengikutkan hawa nafsu. Masih jadi hamba pada nafsu. Nampak tuan-tuan? Sebab itu Allah Ta'ala mengatakan, afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau lihat sebagian pada manusia tu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nafsu suruh, ni cantik perempuan ni, tapi ini haram ni, tak boleh ni, gaguh ni bini orang. Tapi nafsu suruh, maka dia ikutkan hawa nafsu. Itulah dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dia dah tahu benda ni haram. Ni waktu sembayang ni, sembayang tak buat lagi, ni buat kerja dunia saja. Dia dah tahu ni haram, tapi dia ikutkan hawa nafsu dia. Itulah dia tuan-tuan. Jadi orang alim mana kalau sekiranya dia tu yang mengikutkan hawa nafsu. Jadi alim dia tu tidak membawa dia ke mana-mana. Bahkan alim dia tu membawa kepada neraka. Sebab tu dalam sebuah riwayat disebutkan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad indallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmu tetapi tak bertambah hidayat, tidaklah dia bertambah melainkan bertambah jauh daripada Allah. Bukan macam bertambah dekat. Ilmu tak mendekatkan kita pada Allah, tapi yang mendekatkan kita ialah ketaatan. Ilmu tu adalah alat. Kita nak pergi ke satu destinasi, tapi kita nak perlu alat. Apa dia? Kereta. Tapi ada kereta saja, tapi kalau kita tak memandu dia, tak sampai destinasi kita. Macam itulah juga ilmu. Kita ada ilmu, tapi kita tak pergunakan dia, tak ikut apa yang kita disiplin ilmu yang kita dah belajar tu, maka kita ikut hawa nafsu, tak sampai kita pada Allah. Kalau tak sampai pada Allah, sampai pada mana? Sampai pada neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itulah sini kita kena waspada. Bukan hanya kita mencari kawan, kita sendiri pun kita kena lihat diri kita. Aku ni beramal ke tak beramal? Nampak macam orang kata aku ni alim, aku ada ilmu, belajar masjid sana, belajar ustaz ini, belajar ustazah tu. Tapi aku yang amalan ni, subuh pun susah nak bangun. Padahal tahajud langsung tak ada, terkejut aja. Subuh pun susah nak bangun, kerana subuh tu selalu saja terlepas. Kenapa? Dan begitu juga pakaian aku tak menutup aurat. Dan begitu juga sewaktu solat yang lain, aku suka lambat-lambatkan. Kenapa? Padahal Nabi suruh awal waktu. Afdalus salat fi awwali waqtiha. Yang paling baik salat ialah salat pada awal waktu. Begitu juga aku tak jaga mata. Allah Ta'ala suruh jaga mata. Qul lil mu'minina ay yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman supaya tundukkan mata bila kita berhadapan dengan perempuan yang ajnabiyah, yang halal nikah. Jangan mata kita puas tengok perempuan tu, kecantikan dia, badan dia, bentuk dia, muka dia. Jangan, itu memuaskan nafsu kita. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena cek balik diri kita. Dan begitu pula kita nak berkawan dengan orang. Tapi kita nak berkawan dengan orang ni, kita tak boleh hukumkan orang punya batin. Batin orang tu hanya Allah tahu. Tapi kita tengok pada zahir. Sebab tu Nabi mengatakan, nahkum bizawahir, wallahi tawallas sarair. Kita hukum dengan yang zahir. Zahir dia sembahyang, ahli ibadat, dia mengikut perintah Allah, dia orang yang saleh, insya-Allah dia orang baik. Zahirnya dia buat maksiat, zahirnya dia bebas dengan jantan betina, zahirnya dia tu tak ada pantang larang halal haram, tak peduli. Ini macam mana? Oh, ustaz dia orang alim. Itu alim antara dia dengan Allah, tapi orang ini kita awas, jangan kita berdekat dengan dia. Sekadar kawan elok, assalamualaikum, assalamualaikum, dah, sudah. Tapi bukanlah kita duduk berkawan, berjalan bersama, berteman bersama. Tak, kerana dia boleh mempengaruhi kita seperti yang kita dah sebutkan tadi. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Tidaklah dinamakan orang alim tu kalau dengan ikut hawa nafsu. Dan tak dinamakan orang tu bodoh kalau sekiranya dia itu taat dan mencari keridaan Allah. Macam mana kita nak kata orang tu bodoh? Padahal dia takut pada Allah. Dia nak buat sesuatu, dia tengok, ini haram lah, tak boleh lah. Ini waktu sembahyang dah masuk, ni kita solat lah. Ini kita tak boleh buat ni, Allah Ta'ala tak suka. Kalau orang dah macam tu, takut pada Allah, apa pula kita kata dia bodoh? Itulah sebenarnya orang ada ilmu. Cuma, ilmu dia mungkin tak tinggi seperti orang alim yang hafiz Quran, hafiz hadis. Tapi ilmu tu dapat diamalkan. Ilmu yang sebenarnya, ilmu yang dapat kita amal. Yang kita tak dapat amal, itu hanya sebagai informasi saja.
Wah, dia baca kitab tu, kitab rumah dia library banyak kitab. Itu informasi. Tapi ilmu yang sebenarnya ialah apabila dia beramal. Wah, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada Matan Zubat, berkata Imam Ibn Rasan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla al-ubadil watan. Orang alim dengan ilmunya tak beramal, diazabkan dalam neraka sebelum penyembah berhala. Semua penyembah berhala 500 tahun sebelum penyembah berhala masuk neraka, orang alim yang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu dia. Kita ingat orang alim tu orang yang ustazah, tidak. Siapa yang kita dah belajar ni, apa kita dah belajar ni, ini ilmu lah ni. Tapi kita tak beramal, kita dah tahu ini haram, tapi kita langgar juga. Kita tahu ini wajib, tapi kita abaikan. Maka kitalah orang yang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmunya. Bukan tunggu jadi orang alim, ustazah dapat pas BA ke doktoral, tak semesti macam tu. Jadi begitulah dia tuan-tuan, kita check and balance diri kita. Aku ni di mana aku ni? Aku dah belajar, ustaz dah cakap macam ni aku dah belajar kita ini, aku dah belajar kita ni. Tapi kenapa aku tak ikut? Aku masih lengah-lengah lagi. Oh, pasal aku bukan ustaz, aku bukan ustazah. Jangan. Sebab tu di antara soalan yang akan Allah Ta'ala tanya setiap hamba Allah, dia akan tanya di pada mahsyar kelak 4 soalan. Tidak akan bergerak satu langkah pun melainkan dia jawab 4 soalan ni. Apa dia? Pertama, dia tanya daripada umurnya, an umrihi fi ma afna, daripada umurnya bagaimana dia habiskan. Wa an syababihi fi ma abla, dan daripada hal mudanya bagaimana dia habiskan. Oh, muda ni pun satu nikmat tuan-tuan ya. Kita orang muda boleh kejar, boleh lari. Jadi kita habiskan kat mana? Hanya main bola. Habiskan kat mana? Hanya dengan game. Habiskan kat mana? Dengan hanya handphone. Allah. Ingat, kita semua ni akan disoal. Dan yang ketiganya, an mali fi ma min aina iktasaba wa fi ma anfaqa. Daripada hartanya, dari mana dia dapat dan kepada apa dia belanjakan. Jangan kita ingat ini dia aku punya susah payah, ini gaji aku. Ingat, semua tu adalah pinjaman dari Allah, amanah Allah. Ustaz, saya kerja penat salah. Siapa yang bagi awak kerja? Oh, tak okey. Siapa yang bagi awak kepandaian kerja? Siapa yang bagi awak kelulusan belajar? Siapa yang bagi awak akalnya sempurna dapat awak bekerja? Kalau satu urat akal kita sudah terputus, satu majikan pun tak mau terima kita. Dan yang keempat yang ditanya, an ilmihi fi ma amila bih, daripada ilmunya apa yang dia telah amalkannya. Yelah, ilmu kita belajar banyak, tapi yang wajib kita amal ialah mana yang wajib. Yang wajib kita tinggalkan, mana yang haram. Itu dua perkara itu kita ambil perhatian. Wajib kita tak boleh, no compromise, mesti buat. Haram, no compromise, mesti tinggalkan. Tapi yang sunat kalau dapat kita buatlah. Ini sunat je, itu memang dianjurkan. Kalau yang makruh, kita usahalah untuk tinggalkan. Itu memang dianjurkan. Kalau yang harus, terserah pada kita. Sebab dalam hukum syariat ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh dan ada harus. Ya, itu 5 perkara. Semua kita dah tahu dah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita nak kata orang tu bodoh, tapi dia ikut taat pada Allah. Ikut taat pada Allah itulah tanda dia ada ilmu. Apa Allah Ta'ala mengatakan? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya senya orang yang takut pada Allah dari hamba-hambanya yang bernama ulama. Innama yakhshallaha, hanya senya yang takut pada Allah, min ibadihi, daripada hamba Allah, al-ulama, orang ada ilmu. Sebab orang ada ilmu, dia tahu ini haram, tak boleh, ini wajib, mesti buat. Tapi kalau dia melanggar, mana dia tak ada ilmu. Walaupun zahirnya orang alim ada sertifikat, tapi dia tak ada ilmu, ilmu tak manfaat. Demikianlah pula kalau orang yang tak ada sertifikat, tapi dia beramal, ikut perintah Allah. Itulah orang ada ilmu. Walaupun ilmunya sekadar itu, tapi itulah orang yang berilmu. Itulah yang kamu cari sebagai kawan kamu. Bagaimana akan dinamakan bodoh seorang yang telah dapat menahan dan mengekang hawa nafsunya, sehingga membuktikan bahawa semua amal perbuatannya hanya semata-mata untuk keridhaan Allah dan bersih dari dorongan hawa nafsu. Macam mana kita nak kata dia bodoh? Semua perintah Allah diikut, larangan Allah semua ditinggalkan.
itulah orang yang alim, ada ilmu. Dan sebaliknya, apakah arti suatu ilmu yang tidak dapat menahan atau memimpin hawa nafsu dari kebinatangan dan kejahatan? Apalah kita nak kata, dia orang alim, tapi dia ikutkan hawa nafsu, ikutkan perangai keburukan, ikut perangai syaitan, ikutkan perangai dan kebinatangan. Itu bukan orang alim namanya. Jadi jangan dia tertipulah dengan sertifikat dia, jangan dia tertipu dengan kelulusan dia, jangan tertipulah dengan dia dipanggil orang ustaz, ustazah, jangan tertipu. Itu semua hanya perhiasan saja dunia, tak ada apa di sisi Allah Ta'ala. Begitulah dia Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti pendirian sahabat karibnya. Kerana itu hendaknya seorang itu memperhatikan siapakah yang harus dijadikan kawan. Nampak tuan-tuan? Jadi maknanya kita ni tak banyak sedikit akan terpengaruh dengan kawan kita. Jadi kalau kita nak tahu orang tu baik ke tak baik, kita tengok siapa dia berkawan. Ada orang datang meminang anak gadis kita. Dia ni baik ke, budak ni kita tak baik ke? Tengok kawan dia. Kalau depan kita, dia buat sandiwara lah, pakcik, saya semayang tak tinggal. Memanglah dia sandiwara. Betul tak betul kita tak tahu. Tapi kita tengok kawan dia. Kenapa Ustaz? Kerana kawan itu mempengaruhi dia. Kalau dia boleh berkawan dengan orang baik, orang pergi belajar agama, pergi ke masjid, pergi belajar zikir, orang yang taat pada mak bapak, jadi mana kawan dia orang baik, mana dia orang baik. Manakala pula kalau sekiranya kawan dia tu pula orang yang tak sembahyang, tak pergi belajar agama, yang buat maksiat, berpoya jantan betina, kita tengok, ni budak ni kawan dengan orang tu, boleh percaya ke? Kalau gitu jangan. Kenapa? Sebab sudah jadi lumrah. Allah Ta'ala jadikan dalam jiwa seseorang, dia tak boleh ngam, tak boleh nak rapat dengan sesuatu yang bukan yang sejalan dengan naluri dia. Kalau kita orang ahli sembahyang, ahli ibadat, kita ahli belajar agama, pergi maulid, pergi majlis zikir, kemudian kawan kita kata, marilah kita ke jalan, marilah sembahyang nanti balik rumah qada lah, marilah ni ada dating dengan perempuan ni cantik ni. Hati kita tak boleh nak pergi. Sebab apa? Sebab dia tak boleh, sebab tak boleh terima. Nampak tuan-tuan? Tapi sebaliknya pula, kalau dia boleh terima, maknanya hati dia sama macam tu. Itu dia tuan-tuan. Kalau orang yang maksiat pula, dia nak berkawan dengan orang ahli ibadat. Orang ahli ibadat kata, marilah kita pergi majlis maulid, marilah kita pergi belajar ni, mari kita ada majlis zikir. Dia ni memang bukan ahli ibadat. Dia tak boleh nak terima. Tak apalah lain kali aku pergi lain kali Dia ada saja alasan dia, sebab memang dia tak nak pergi. Itu dia tuan-tuan. Jadi kita ni kalau nak tengok orang tu baik ke tak baik, kita tengok pada kawan dia. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu an, waktu dia jadi khalifah, datang satu orang mengadu Sayyidina Umar untuk minta bantuan, untuk minta tolong. Sayyidina Umar pun tanya kepada teman-teman dalam masjid ni, siapa kenal orang ini? Maka satu orang tak jawab. Ditanya Sayyidina Umar, maka adalah satu orang kata, aku kenal. Sayyidina Umar tanya, kau pernah berkawan dengan dia? Tengok, pernah berkawan. Sebab kita bila kawan ni, kita tahulah perangai kawan kita tu. Depan orang baik, mau pijak semua, tak mati cakap lemah lembut. Tapi bila dengan dia, dengan geng dia, dialah suara yang lantang, dialah yang big boss, dialah yang tunjukkan garap. Nampak? Kau pernah berkawan dengan dia? Tak pernah. Kau pernah bermusafir dengan dia? Musafir ni satu perkara lagi. Sebab bila kita musafir, kita tahu orang ni yang perangai. Sebab bila musafir ni tak ada orang. Di Singapura, dia Malaysia, dalam negeri dia, dia orang alim baik. Kenapa? Orang kenal dia. Bila dia pergi ke luar negeri, pergi ke mana-mana lah, ke Batam ke Hanyai ke, keluar tanduk-tanduk setan dia. Pasal tak ada orang kenal dia. Dia buatlah ikut hawa nafsu dia. Itulah nampaknya. Kita dengan musafir tu kita kenal orang ni macam mana perangai dia. Tak pernah juga Sayyidina Umar. Adakah pernah kau berjiran dengan dia? Berjiran tu kenapa? Sebab jiran ni 24 jam ada sebelah rumah dia. Tahulah apa perangai dia kat rumah tu. Tiap-tiap hari dia bergaduh dengan adik-beradik. Tiap-tiap hari dia bergaduh dengan mak dia. Macam tu. Tapi kat luar, baik, lemah, lembut. Tapi bila kat rumah, lintang pukang, kelebang, kedebung semua. Macam tu. Tapi Ustaz Umar tanya, kau pernah berjiran dengan dia?
Tak pernah. Jadi Sayyidina Umar tanya 3 perkara. Untuk kita kenal seseorang tu, 3 perkara. Pernah berkawan? Tak. Ataupun pernah musafir dengan dia? Ataupun pernah berjiran? Jadi kalau kita nak tahu seorang tu, kita tanyalah kepada kawan dia. Dia tu macam mana kau berkawan dengan dia? Kita tak berkawan dengan dia, tapi kita tanya kawan dia. Dan kita tanya orang yang pernah musafir, kau dah pernah musafir, kau dah pernah pergi umrah dengan dia, kau dah pernah pergi travel dengan dia, macam mana dia tu perangai dia? Dan kita tanya pula jiran dia. Kita tak, ada orang ni dia meminang anak gadis kita, tapi kita tak tahu. Jangan tanya keluarga dia, tanya jiran dia. Macam mana budak ni ya? Kau berjiran dengan dia? Jadi jiran dia tahulah. Jiran dia tu asyik bergaduh saja dengan adik-beradik dia, asyik bergaduh dengan mak dia. Tak bagus orang ni. Nampak je. Ataupun bagus ustaz, dia baik, dekat rumah dia tak ada dengar bising suara pun tak ada hip-hop pun tak ada. Dia hormat dengan mak bapak dia, cium tangan mak bapak dia sebelum dia keluar pergi kerja. Bagi budak ni, alhamdulillah. Nampak, kita nak mengenal orang tu, kita carilah 3 unsur ni. Cari kawan dia, dan cari orang musafir dengan dia, dan cari orang yang berjiran dengan dia. Itu salah satu. Habis ustaz, kita nak cari ni pun kita tak tahu macam mana. Semayang, istikharah, minta pada Allah petunjuk. Itu satu cara lagi lah. Jadi Sayyidina Umar apabila tanya pada sahabat ini, yang kau kata kau kenal dia, tapi bila tanya 3 perkara dia kata dia tidak ada, maka Sayyidina Umar kata, agaknya kau hanya melihat dia semayang, rukuk dan sujud dalam masjid je ke? Jadi kata kawan tu, betul ya Khalifah, aku tadi nampak dia semayang, jadi aku anggap dia tu orang baik. Nampak, kita memanglah orang semayang tu semua baik, tapi baik pada ibadat zahir. Ibadat hati dia kita tak tahu, perangai dia kita tak tahu. Dan maaf kata, semayang, tapi bila dengan bini bergaduh, kadang na'uzubillah gunakan kekerasan, kekasaran. Kadang-kadang dengan adik-beradik pun bergaduh, dengan mertua pun dia tak mengam juga, memusuh. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Tapi kita bukan nak hukum orang, tapi kita tak boleh hanya ambil kerana dia sembahyang. Ustaz dia sembahyang, ustaz dia pakai telekung, ustaz dia sembahyang, ustaz dia pakai kopiah putih, ustaz dia sembahyang, ustaz dia pergi haji. Itu antara dia dengan Allah. Tapi perangai dia, akhlak dia macam mana? Itulah antara 3 perkara yang kita dah disebutkan tadi. Jadi begitulah dia kata Nabi kita Rasulullah SAW, seseorang itu di atas agama saudara dia. Mana dia terikut agama tu, perangai dia, perbuatan dia, ya, di atas agama saudara dia. Maka hendaklah seseorang itu memerhatikan siapa yang nak berkawan. Jadi kita ni kalau tengok orang tu, kalau macam tu kita dah kenal dia, seperangai buruk dia, kita distance sikit. Bukan social distance yang kita sekarang COVID ni, tapi distance, jauhkan diri kita pada dia. Jumpa dia, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, baik, alhamdulillah. Itu saja. Tapi taklah lebih pada tu. Ya, bukan kita duduk berbual dengan dia, berkawan dengan dia. Dia tu sombong lah, dia tak nak kawan kita. Tak apalah, orang nak kata kita sombong, kita sombong. Tapi kita bukan sombong kerana kita nak sombong, tapi kita nak jauhkan diri kita kerana kita tak anggap dia tu jahat. Walaupun kita dah tahu perangai dia, tapi kita anggap kita ni orang yang sakit. Orang sakit jangan keluar rumah, takut nanti kena COVID. Jadi kita pun macam itulah. Kita ni sakit, iman kita lemah, tak kuat. Jadi kita janganlah berkawan dengan orang-orang yang boleh membawa virus kepada kita. Kita tak tahu dia bawa virus, tapi kita takut virus tu kena pada kita, kita pula terkena sakit. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Begitulah ada firman, begitulah al-syair berkata, man asyaral ashrafa asya musyarrafa wa muashirul anzali ghairu musyarrafin. Siapa bergaul dengan orang-orang yang baik akan hidup mulia. Gaul dengan orang baik tu orang yang soleh, yang taat, yang ikut perintah Allah, maka kita pun akan hidup mulia. Mulia tu bukan dia dapat sanjungan manusia, mulia di sisi Allah. Itu dia. Dan yang bergaul dengan orang-orang yang rendah akhlaknya pasti tidak mulia. Kita bergaul dengan orang yang akhlak buruk, yang tak sembahyang, yang maaf kata pakaian yang tak senonoh sebagainya, akhirnya kita pun akan termasuk juga terjebak menjadi manusia yang hina di sisi Allah. Na'udzubillah zalik. Kita kalau sekiranya na'udzubillah kita berkawan dengan orang-orang berjudi,
Kita tak berjudi, kita cuma tengok saja. Bila datang polis, dia tangkap semua orang termasuk kita juga. Walaupun kita tak berjudi. Begitu juga kita bergaul dengan orang-orang yang mengambil dadah. Kita tak ambil dadah, tapi kita berkawan dengan orang. Datang CNB, pegawai narkotik, tangkap semua sekali, termasuk kita. Saya tak ambil dadah. Itu cakap cerita lain. Pergi ke balai polis dulu. Nampak tuan-tuan? Sebab itulah di sini kita jagalah ya. Besok ke akhirat pun, na'udzubillah, apa kata Allah? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang, bersenang-senang di dunia ini dengan kawan-kawannya, akan nanti besok di hari akhirat bermusuh-musuhan. Illal muttaqin, melainkan orang yang bertakwa. Macam mana pula bermusuh-musuhan? Dia dah tahu, Ustaz, ini saya buat ni haram. Dia tahulah saya ni buat ni tak boleh. Tapi dia diamkan diri, dia tak cakap pun, dia tak tegur saya. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ni aku tuntut, ya Allah, kau nak masukkan aku neraka, aku nak kawan aku ni sama-sama aku neraka. Kawan tu sembahyang, kawan tu ibadat, tapi kerana berkawan dengan orang-orang yang ahli maksiat, ditarik sama ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nampak tuan-tuan? Jadi tidak berkawan ni kena jaga-jaga. Illal muttaqin, melainkan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni pula lain pula. Dia nak masuk syurga, tapi dia tanya, ya Allah, mana kawan aku yang dulu sama-sama aku pergi maulid, yang sama-sama aku pergi belajar agama, yang pergi berzikir. Mana dia, ya Allah? Kawan kau dalam neraka. Ya Allah, aku nak kawan aku sama-sama aku dalam syurga. Dia ambil kawan dia. Itu memang ada riwayat hadis, tuan-tuan. Ada sepotong hadis disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, di mana mereka yang selalu masuk syurga, mereka mencari-cari kawan dia. Macam kita lah juga, mana member? Dia mencari-cari kawan dia. Kemudian dia tanya, ya Allah, ya Tuhanku, mana kawan aku yang dulu sama-sama aku pergi majlis zikir, pergi majlis maulid, pergi belajar agama, mana dia, ya Allah? Allah Ta'ala kata, kawan kau tu ada dalam neraka. Mungkinlah sebab-sebabnya lain dia masuk neraka. Maka dia pun kata, ya Allah, aku nak kawan aku sama-sama aku dalam syurga, ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, pergilah ambil dia kan dari neraka. Kawan ni keluarlah dari syurga, pergi ke neraka. Bila sampai ke neraka, dia pun cari-cari, ikut tengok file dia. Ni kat mana neraka? Neraka ni banyak orang ni. Ni kat sini. Ya malaikat Malik, aku nak kawan aku ni. Dikeluarkan. Dia ambil kawan dia dan dipimpin bawa masuk syurga. Allah. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita berkawan ni di dalam dunia ni, bukan kat dunia saja, sampai ke akhirat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, setelah Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi menyebutkan hadis ini, dia pun berkata, dan begitulah saya pun berkata, andai kata anda masuk ke syurga, dan carilah saya. Kalau tak jumpa saya, carilah saya di neraka, dan bawalah sama-sama ke syurga anda sekalian. Mudah-mudahan persahabatan kita berterusan sampai ke syurga Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, ya Allah. Pimpinlah kami untuk jadi hamba yang kau redha, ya Allah. Kasihanilah kami, bantulah kami lemah, kami dhaif, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Jangan kau biarkan kami dikuasai nafsu dan syaitan. Kami lemah, kami dhaif, ya Allah. Kalau kau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami? Kalau kau tak bantu kami, siapa lagi yang akan bantu kami, ya Allah. Kami tak ada Tuhan melainkan Kau. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan alam semesta ini. Demikian juga ya Allah, kurniakanlah kami dapat mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikanlah kami dengan iman dan Islam, dan izinkanlah Rasulullah menyambut roh kami ketika roh kami berpisah dari jasmani kami, dan izinkanlah Rasulullah menyambut kami sewaktu mayat kami masukkan dalam lubang kubur. Ya Allah, ya Allah, bangkitkanlah kami bersama para nabi dan siddiqin, syuhada dan salihin, dengan ibu ayah kami, datuk nenek kami, anak cucu kami, isteri suami kami semua, ya Allah, sama-sama mendapat syafaat dari Nabi Rasulullah SAW. Izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami, ya Allah, dalam hidup ni sebelum mati kami, ya Allah. Kami rindu dan kami kasih pada Nabi kami, ya Allah. Kami sayang Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami yang zahir dan batin. Sembuhkanlah penyakit anak isteri kami, adik-beradik kami. Sembuhkanlah sekalian mereka yang mengikuti program online ini, ya Allah. Sembuhkanlah keluarga mereka dan sekalian mereka, sahabat-sahabat kami yang memohon doa dari kami, ya Allah.
Ya Allah, sampaikanlah semua hajat-hajat kami dunia dan akhirat. Angkatkanlah penyakit COVID-19 ini pada negara kami, negara-negara jiran dan seluruh dunia, Ya Allah. Kembalikanlah masjid-masjid kami dibuka seperti biasa, dan bukalah kembali Mekah dan Madinah untuk kami mengerjakan haji dan umrah, dan berziarah kepada kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kurniakanlah kami dapat berziarah kiblat kami yang pertama, Baitul Maqdis, Ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita pengajian malam ini. Kita sambung lagi pada minggu hadapan insya-Allah di muka surat yang berikutnya dalam tajuk ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Wallahu alam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, program aktiviti dakwah yang disalurkan pada malam ini merupakan rancangan daripada aktiviti dakwah yang Masjid Pasir Ris di yang bernama Masjid Istighfar. Tuan-tuan dan puan-puan, berdermalah kepada pihak masjid. Seperti mana kita tahu masjid-masjid kita pun banyak kekurangan dengan kekurangan jemaah, solat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, di depan kita ni ada akaun nombor masjid. Berdermalah dengan ikhlas. Mudah-mudahan menjadi barakah insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Mohon maaf dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah, yang salah silap dari kelemahan saya sendiri. Sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.